Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba di sini. Pancasila. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Maha Esa. Coba baca gimana Nyong? Baca cerita. Coba jawab. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu dan Ketuhanan yang Maha Esa. Coba Pak, mana no? Nyong, ambil kamu susah sapu mana? Kita lagi mau main berapa ya? Tanya susah yang mati kita. Ada belajar online. Pancasila satu dan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha. Cepat ya. Mama susah dia sapu ya. Cepat dia proses sapu lidi. Cepat itu. Proses sapu lidi. Cepat ya. Sepatu nanti. Coba Mama. Pancasila Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulang sama tadi. Pancasila satu yang Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Cita-cita jadi profesor, duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia, pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa, salah sendiri, cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga, kau yang jadi hantu. Kamu surat layang duit terbang, ada kata ikut kawan, itu confirm perangai syaitan. Pilih bukan, duduk Tanjung Rambutan. Tantuk eka lagi, kau tak tersedut perform melayang kepala. Isap rokok tembakau Cina, salah koma orang yang lain pun kena. Baru kau terpekik, badan muka kau terkantoi. Jengkit mandi dalam kolam, ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Dap kungkap masuk pintu, keluar tingkap. Baru kau terpekik
Betul. Pandai pun. Cikgu Ya, Apa ini? Ya, baik cikgu. Puan Leti, apa khabar pagi ni? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ya. Apa Bagaimana keluarga? Keluarga semua sihat hari ni? Alhamdulillah semua sihat. Ya, okey. Saya Nur Aini binti Hanafiah, kami daripada Jabatan Penerangan Tertulis mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini di dalam satu segmen yang kita namakan Sembang Diskopi. Kami sambil kita bersembang cikgu, Puan Yati, bolehlah kita minum kopi. Walaupun cikgu Izwan kata dia tak minum kopi, dia minum susu. Okey, kepada semua kawan-kawan kita di luar sana yang melihat kita secara langsung dari Facebook Jabatan Penerangan Tertulis, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan apa yang kami ingin berkongsi, pengalaman ataupun apa kita kata membincangkan berkenaan dengan PDPR dengan tajuk cabaran waris dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun dengan singkatan PDPR. Untuk pengetahuan kita ya, Encik Izwan, Puan Yati, kita semua sedia maklum. Pandemik COVID-19 bermula bulan 2019 dan sepanjang tahun 2020 hampir anak-anak kita tidak bersekolah. Dan bersekolah pun saya rasa kita buka sekejap kemudian tutup balik. Dan untuk sesi 2021 ini, anak-anak kita masih tidak bersekolah. Maksudnya di sini tidak ke sekolah, namun dalam kita memastikan keselamatan anak-anak terjamin dan tidak membuatkan mereka tercicir di dalam pelajaran. PDPR kita melihat adalah satu konsep yang mana ia memberikan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR dilaksanakan dalam talian, luar talian atau offsite dengan berstruktur dan terancang. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Okey, jadi daripada kita melihat definisi itu sendiri Cikgu Izwan, Puan Yati, mungkinlah Cikgu Izwan sendiri ya, seorang yang bekerja, Puan Yati sendiri sebagai frontliner di sektor kesihatan, mungkin kami ingin meminta berkongsi dengan kita semua dan kawan-kawan di luar sana yang mungkin ada cikgu yang mendengar dan sudah tentu waris-waris, ibu kepada anak-anak, bapa kepada anak-anak, kepada pasangan-pasangan kita dan juga terutamanya kepada atuk dan nenek yang perlu membantu dan perlu membimbing anak atau cucu mereka supaya tidak tercicir dalam pembelajaran semasa. Okey Cik Izwan, macam mana anak-anak dengan PDPR mereka? Setakat
Terima kasih Puan Aini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Perlis kerana sudi untuk saya sebagai salah seorang panel lah bersama dengan Puan Yati kita pada HTF. Jadi saya bunyi anak-anak tu macam ramai, tapi itulah anak saya ada 3 orang je. 3 orang je. 3 orang je dan satu yang telah bersekolah rendah lah bersekolah rendah, dan seorang lagi masih di taska lah ataupun di kemas saya buka kemas. Alhamdulillah lah PDPR ni orang kata apa, satu benda yang baru, norma baru, benda baru, pengajaran dan pembelajaran dalam di rumah, satu aplikasi yang bagi saya baguslah untuk anak-anak yang tak dapat pergi ke sekolah. PDPR ni orang kata apa, dia orang kata apa, walaupun kita dapat belajar di rumah, tapi sebenarnya approach ataupun pendekatan tu tak sama dengan di sekolah. Tak sama di sekolah, di mana personal touch di antara pelajar dengan guru tu sedikit kurang lah walaupun berdepan face to face di talian online dan untuk makluman kita di PDPR ni sebenarnya ada 3 jenis dia online, bentuk real time ataupun face to face. Lepas tu offline, iaitu pembelajaran yang di luar talian ataupun guru memberikan assignment dari bentuk video ke, bentuk quiz ke, so pelajar buat di luar talian. Satu lagi offsite. Offsite tu di mana dikumpulkan pelajar-pelajar macam dari poin yang sebut, dikumpulkan pelajar-pelajar yang terlibat dengan bencana. Contohnya yang berada di negeri-negeri yang terlibat dengan bencana banjir. Contoh dikumpulkan dalam satu komuniti, dalam satu tempat pusat komuniti yang diberikan talian internet, di situ dipanggil offsite. Yang macam saya ni, apa yang berlaku pada anak saya adalah di online lah, online offline lah, offline, di mana belajar di rumah. Dan seperti mana yang kita tahu, bila belajar di rumah ni sebagai bapa kita wajib lah, kena panggil wajib lah sekarang ya. Ya, betul. Cikgu sebenarnya bekerja di pejabat ataupun ada panggilan tugas atau macam mana? Saya sekarang ni saya sebenarnya tengah cuti belajar. Tetapi tengah sama belajar, tetapi sama-sama melakukan tugasan untuk writing lah. Ya. Jadi di sini kita melihat komitmen cikgu. Yes. Komitmen cikgu dalam masa untuk pembelajaran cikgu sendiri, dan cikgu juga meluangkan masa bersama anak-anak untuk PDPR mereka. Dan Puan Yati pula, bagaimana Puan Yati? Puan Yati di sektor kesihatan yang kita tahu adalah essential services yang perlu berkhidmat setiap hari. Dan bagaimana Puan Yati sendiri menguruskan anak-anak yang PDPR ini? Mungkin kita boleh tahu darjah berapa orang? Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang dihormati Puan Aini lah, dan seterusnya terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Sebenarnya saya bekerja di sektor kesihatan ni, memang kita tak ada cuti lah. Jadinya tiba-tiba kita jadual tu memang berubah. Kita buat jadual mula baik anak atau mak tu, parent tu sendiri. Jadi untuk Cikgu Izwan ataupun Puan Yati, pasangan juga mungkin bekerja? Bekerja. Pasangan bekerja? Bekerja. Jadi macam Cikgu Izwan, kita nampak ada seorang di rumah yang boleh melihat selalu lah. Walaupun kita kata mungkin isteri Cik Izwan sendiri selepas balik kerja mungkin dia akan tanya juga. Macam Puan Yati, adakah suami bekerja di sektor yang sama? Ya, suami bekerja di sektor yang sama, klinikal. Ya. Jadi kita melihat walaupun pada Cik Izwan dan Puan Yati menyatakan bekerja, namun sebenarnya dalam modul PDPR ya Cik Izwan, saya ada study sikit, dia kata peranan ibu bapa atau penjaga, peranannya adalah membantu anak-anak jagaan ataupun anak-anak yang dijaga mendapat maklumat berkaitan seksi PDPR ataupun arahan, tugasan, kerja rumah yang diberikan guru, dan membantu anak-anak seperti mana Cikgu Izwan ada sebut, akses delima, TV pendidikan, dan kita tahu ya banyak TV pendidikan bukan kerajaan sahaja, swasta juga bersama membantu dalam memastikan pendidikan kepada anak-anak tidak keciciran, terutama kepada anak-anak kita yang mungkin kita ada adik-beradik, saudara mara, anak saudara, sepupu yang akan memiliki peperiksaan SPM pada tahun ini.
Jadi sebenarnya apa yang boleh Cik Izwan atau Puan Yati sendiri kongsikan dengan kita, adakah macam Cikgu Izwan sendiri menetap di area Berseri, kawasan Berseri kan? Ya, betul. Okey, Puan Yati di kawasan Santan. Saya kita boleh katakan anak-anak kita ini di kawasan luar bandar. Jadi saya nak bertanya, kita bukan mencari kelemahan mana-mana pihak, tetapi adakah di pihak Encik Izwan, Puan Haryati mengalami kekangan seperti peranti ataupun talian internet yang tidak stabil, ataupun sebenarnya masalah-masalah itu di area Encik Izwan dan Puan Yati tidak dialami? Saya respon dulu sebenarnya di kawasan saya ni, Berseri ni dia Parlimen Padang Besar lah Ya, betul. Kebetulan kita pun Timbalan Menteri Komunikasi pun daripada Padang Besar. Jadi talian di Timbalan Padang Besar ni alhamdulillah dah di cover oleh pihak TM lah untuk coverage Unify dan coverage bagi telco lain pun agak baik lah di sini. Ada yang memuaskan, ada yang baik. Jadi masalah daripada sudut jalur lebar ni saya rasa tak ada masalah di sini. Dan di segi sudut pendanaan gadget untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah, di rumah tu saya memberikan anak saya menggunakan komputer saya. Terlambatlah menggunakan komputer saya yang dia jarang sentuh sebelum ni. Jadi yang sebab saya banyak buat kerja work studio jadi saya bagi dia gunakan tu lah, sebab dia kena utilisekan benda tu, sebab at the end memang kita kena ingat zaman sekarang dah berubah, di mana pembelajaran sekarang ni menggunakan interaktif. Kalau biarkan anak menggunakan handphone tu, dia kurang sikit interaktif sebab susah nak type dalam sama komen ke apa kan. Jadi bagi saya yang lebih baik sebagai bapa ni, kita sediakan laptop ataupun komputer kepada anak lah, insyaAllah. Okey, bila Cik Izwan bercakap berkenaan dengan pembelajaran anak, kita lihat penggunaan peranti dan internet itu tiada masalah. Dan Puan Yati sebenarnya saya ada bersembang terlebih dahulu, saya ada bertanya cara penerimaan modul kepada anak-anak beliau yang kita katakan mungkin di kawasan luar bandar. Dan Puan Yati ada menyatakan anak-anak menerima modul secara hard copy ataupun salinan keras daripada cikgu. Jadi mungkin Puan Yati boleh berkongsi dengan kami, walaupun secara tidak talian, dan sebab saya tahu PDPR ini mengambil kira keseluruhan keadaan ibu, bapa dan anak-anak murid di kawasan sekitar sekolah itu. Jadi mungkin Puan Yati sendiri boleh berkongsi dengan kami, dengan rakan-rakan yang sedang mendengar di line secara langsung Facebook kita, bagaimana Puan Yati membantu anak yang perlu menyiapkan modul. Ada tempoh masa, ada apa masalah sekiranya silibus-silibus itu tidak boleh kita bantu. Bagaimana Puan Yati membantu anak-anak? Saya memang kalau ikut area sini memang line tu memang tak okey lah. Cikgu pun cuba kan untuk buat yang online tu, tapi gagal sebab parents semua masalah telco tu lah. Jadinya kita banyak berurusan dengan cikgu, hantar hard copy dan kita salin semula. Bila balik kerja tu memang minta anak salin lah. Jadi Cik Izwan Puan Yati kita melihat bila Puan Yati menyatakan cikgu melihat keadaan keseluruhan kepada anak-anak murid. Di sini kita melihat sebenarnya bukan sahaja di anak-anak ataupun di kita sahaja yang menentukan bagaimana pembelajaran PDPR itu, tetapi sebenarnya di pihak jabatan, di pihak sekolah mengambil berat akan keperluan ataupun semaksimal mana boleh dioptimumkan penggunaan internet ataupun kita kata secara penggunaan peranti sahaja. Maksudnya di sini, di kawasan Perlis kita mungkin internet di kebanyakan kawasan adalah stabil, namun disebabkan keperluan kepada anak muda itu sendiri adalah mungkin seperti ibu bapa yang bekerja yang kita kata tidak boleh real time ataupun terlewat sedikit untuk memberi anak kita dengar secara Google Meet ataupun apa sahaja yang secara real time. Jadi kita boleh katakan ya Cik Izwan, di sini Jabatan Pendidikan Sekolah sebenarnya melihat aspek kepada anak-anak murid itu punya daya sokongan mereka. Jadi mungkin cikgu sendiri boleh berkongsi dan Puan Yati sendiri berkongsi sebenarnya sebelum ni kita pergi kerja, balik kerja. Anak-anak mungkin di sekolah dah siapkan banyak kerja sekolah. Mungkin di rumah 1-2 sahaja yang kita kata kita pun tengok sikit-sikit lah. Tapi sekarang sebenarnya yang kita nak lihat sekarang adalah sesuatu yang kita kata perlu lihat dari segi aspek positif.
kekangan, halangan, benda baru mungkin perlu diatasi, mungkin mengambil masa. Tapi mungkin Cik Zuan, Puan Yati sendiri boleh kongsi dengan kami apakah dari sudut aspek positifnya PDPR ini kepada kita ibu, bapa, penjaga bersama dengan anak-anak. Kita tak boleh sangka Hello. yang tu kan. Okey, ya Cikgu. Boleh Cikgu bagi maksudnya di sini secara positifnya apakah yang kita dapat lihat PDPR ini bersama dengan anak-anak? Saya mendengar ni sangkut sekarang ni. Okey. Dengar Okey, saya dengar Cikgu. Dengar Kita nak tahu dari segi aspek positifnya Cikgu dan Puan Yanti bila perlu melalui PDPR ini. Yang positif tu dia tu berkenaan macam hikmah lah kan. Ya, betul. Banyak perkara sebenarnya pada awal tu teruji, tapi kita ambil pada sudut positif, kita anggap benda tu macam peluang untuk kita bersama dengan anak. Lebih dengan anak, dapat melihat sendiri cara dia belajar, kita boleh tahu cara kekurangan anak tu. Ya. Kita pula bertukar jadi cikgu lah. Jadi macam meningkatkan kemahiran kita sendiri. Sebelum ni kita tak pernah buat, jadi satu-satu benda kita jadi belajar semula. Belajar kiranya saya sekarang macam belajar dengan anak lah. Dulu kita sebenarnya tak ada bahasa Arab kan. So bila anak ada bahasa Arab, tiba-tiba mama dia pun kena belajar jugalah. Jadi Cikgu Izzuan, macam mana pula Cikgu rasa selepas PDPR itu kita laksanakan di Malaysia ataupun kita katakan untuk keluarga kita sendiri? Cikgu Izzuan? Hello Cikgu Izzuan? Okey. PDPR ni dengar? Ya, dengar Cikgu. Unify ni pun tu bila kita cakap pasal berkenaan dengan Unify penggunaan gadget ni, kita akan terlibat dengan teknikal. Dan saya pun memang orang kata orang teknikal jugalah. Orang teknikal ni, jadi benda-benda kita tak boleh nak elak. Kita selalu dengan troubleshooting. Jadi dari semasa ke masa kita kena troubleshoot, kena betulkan benda-benda yang untuk menjaminkan kesedaran kepada anak-anak kita. Dan seperti mana kita tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan berbagai platform platform untuk anak-anak kita, antaranya saya sebut dilema, sebenarnya dilema, Digital Educational Learning Initiative of Malaysia. Dan sekarang ni dah telah ditutupkan balik TV pendidikan. Kalau kita ingat lagi dulu zaman-zaman saya, mungkin saya sempat kot, tak tahulah Puan ini ataupun Puan Yati sempat. Saya rasa dalam 40 tahun dulu kita dah dibiasakan dengan TV pendidikan. Sekarang dia upgradekan sikit sebagai EduWeb TV. Dan bila ikut trend semasa ni, kita tahu anak-anak kita sekarang ni dia lebih gemar dengan YouTube, TikTok. Jadi ada cikgu, ada beberapa golongan cikgu ataupun kumpulan cikgu yang kreatif membuat satu kumpulan dipanggil cikgu YouTube, cikgu Tube. Yang tu memang walaupun dia satu channel yang di YouTube, tetapi adalah di bawah pemantauan daripada KPM lah yang saya tahu lah. Saya tengok, saya pun subscribe ke channel tu. Jadi bagus, saya tengok apa yang positif daripada PDPR ni, guru menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan pedagogi ataupun metod untuk pembelajaran mereka. Macam saya pun, saya sebagai warga pendidik di universiti, memang benda-benda ni sebenarnya kita dah apply, ataupun pelajar universiti dah mula guna Google Classroom kan, Google Meet kan. Kadang-kadang orang boleh GC, GM apa semua kan. Orang pun confuse, GM apa ni, GM Plaza ke apa kan. Kadang-kadang kita dah gunakan nama singkatan untuk benda-benda macam ni. So orang yang familiar dia akan guna nama singkatan lah. Jadi bagi setengah ibu bapa tu yang kurang familiar, mungkin perlu mengambil masa sikit lah. Kadang-kadang cikgu gunakan short form GM, GC, line DC is disconnect. Kadang-kadang ibu bapa dah jadi confused. Jadi mungkin lama-kelamaan akan biasalah. Apa yang saya lihat daripada PDPR yang positif lagi adalah PDPR ni walaupun belajar secara online, tapi kita kena ingat benda ni bila online dia boleh record. Bila boleh record, ada guru yang merekodkan sesi pembelajaran mereka, which is bagus lah. Bagus. Dan kalau andainya anak-anak kita tak faham, senang saja buka balik ke Google Classroom tersebut, cari balik kelas yang cikgu tu buat, sebab semua guru-guru buat
folder untuk guru kelas rendah ada buat satu file tu. Jadi kita just klik dan kita boleh playback balik lah apa nama kita buat ulang siar lah video-video berkenaan. Dan satu lagi yang bagusnya PDPR ni ibu bapa boleh pantau je dalam sekolah. Kadang-kadang anak kita balik ni penat dia kata kerja sekolah dah habis. Tapi bila PDPR ni ada satu assignment yang kita to do list, assignment pelajar tu kita boleh tengok di situ. Either kita punya anak-anak dah buat ataupun tak buat. So bila dah buat dia akan naik done lah kan. Kita tekan done tu. Dan tu masa kita tengok okey anak aku dah buat, anak saya dah buat. So kalau kita secara manually kita dapat tahu kecuali di sekolah cikgu sekolah mungkin bagi tahu kita anak tak buat di sekolah. Tapi sekarang ni anak cikgu pun nak pantau ramai pelajar kan. Jadi kita susah sikit lah. Jadi bila PDPR ni kita personally kita dapat belajar dengan anak kita seperti mana Puan Yati cakap tadi. Saya pun sekarang ni anak saya di tahap 2 subjek baru macam sejarah. Jadi kita belajar sejarah. Tapi kita kena ingat sejarah Islam kan sejarah dulu. Dia sekarang bukan macam dulu belajar lebih advance, lebih apa tu? Ke depan lagi ya. Jadi kita pun kenalah balik-balik sama, belilah buku-buku nama, tanyalah kawan-kawan bertanyalah dalam grup. Macam di grup sekolah anak saya, Sarana tu ada grup sendiri, jadi bapa banyak communicate dengan cikgu situ lah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan cikgu dan Puan Yati, sebenarnya PDPR dalam cara ataupun beberapa kaedah yang diberi kita kata pilihan kepada cikgu dan terutamanya perlu melihat kepada aspek anak-anak itu. Sebenarnya apa yang Puan Yati dan Cik Izzuan boleh nampak daripada PDPR ini adalah konsep kita bersama dengan anak-anak yang mungkin sebelum ini kurang masa, menambahkan lebih masa bersama mereka. Dan apa yang kita tengok, berbezanya silibus dahulu dengan sekarang. Jadi dalam konsep tanpa sedar, kita sebenarnya sama-sama masih belajar bersama mereka. Jadi cikgu dan Puan Yati, mungkin kita boleh berkongsi sedikit di Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sebenarnya untuk jangka masa panjang kita ada Jendela punya kita kata sebut sebagai satu inisiatif oleh kerajaan, Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, yang telah dibangunkan secara kolektif oleh pemain industri dan pihak kerajaan melalui seksi Maman Infrastruktur Digital Negara yang dianjurkan oleh MCMC daripada 13 Julai sehingga 14 Ogos 2020 bagi mempertingkatkan tahap kesalinghubungan dan kualiti pengalaman perkhidmatan komunikasi di seluruh negara. Jendela akan memperluas cakupan dan mempertingkat kualiti perkhidmatan jalur lebar melalui inisiatif-inisiatif yang telah dikenal pasti serta mempersiapkan negara ke arah teknologi imaging. Jadi sebenarnya PDPR ini bersama dengan program Jendela ini kita melihat dari segi aspek jangka panjang insyaAllah akan lebih membantu. Walaupun di Perlis ini kita rasakan mungkin masalahnya tidak seberat di tempat-tempat lain yang pedalaman, dan ia sebenarnya memberi buka ruang kepada kita, ibu bapa, pihak sekolah untuk menggunakan inisiatif dan teknologi masa kini. Jadi mungkin Puan Yati dan Cik Izzuan sendiri ada pesan kepada semua ibu bapa di luar? Macam saya, kita ni di Perlis kawasan-kawasan yang pedalaman, kawasan-kawasan yang terlalu pedalaman ni macam kena merentasi sungai, saya rasa tak ada di Perlis. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang ada sekarang ni di Perlis. Dan kita kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang macam di negeri-negeri Sarawak, Sabah yang pelajar-pelajar ataupun guru mempunyai kekangan untuk membuat sesi pembelajaran, di mana kita dah faham dia orang pun tak ada talian internet langsung. Kadang-kadang tu kan ada tempat-tempat yang tak ada talian internet langsung, kena merentasi sungai, cikgu kena keluar sebelum subuh kena sampai sekolah memberikan hands on hands out assignment, itu lebih mencabar. Jadi cabaran kita yang berada di Perlis ni yang saya rasa boleh menggunakan lagi internet walaupun dah on and off, kita tak boleh nak totally menyalahkan guru ke, menyalahkan Kementerian Pendidikan ke. Kita sebagai bapa kita kena sedar benda ni bukan kita yang minta semua kan, benda ni yang disebabkan pandemik COVID-19.
Jadi jangan kita terasa satu bebanan kepada ibu bapa bila jadi macam ni kena beli gadget tak ada, kena pergi pinjam loan lah, pinjam ni tak. Saya rasa kita setakat mana yang ada, kita cuba untuk memberikan terbaik untuk anak kita lah. Jangan jadikan ni sebagai satu masalah yang kita rasa tiada jalan penyelesaian ya cikgu. Kena tekad lah untuk belajar. Kena korban lah. Ada macam kawan saya dia uploadkan dalam Facebook, boleh beli basikal, boleh beli motor, suku lah. Tapi nak beli gadget anak tak mampu. So benda-benda tu kita fikirlah balik. Mungkin kita boleh stopkan kejap, ajak kita beli sport ring ke, kita beli kat anak-anak benda-benda yang untuk pembelajaran orang. Sebab benda ni penting untuk kita tak tahu sampai bila kita akan belajar macam ni, dan kita kena ingat walaupun benda ni akan berhenti mungkin bulan 3, bulan 4 ni kita belajar di sekolah, tetapi pembelajaran melalui online ni adalah bagi saya satu yang perlu semua ibu bapa parents hadapi. Sebab onwards ni ke hadapan ni future mungkin kita tak gunakan belajar tak sekolah lagi dan gunakan totally belajar di rumah. Ya. Dan sebelum kita berakhir, mungkin Puan Yati boleh memberi sedikit penghargaan ataupun memberi sokongan kepada anak-anak kita, ibu bapa, penjaga di luar sana ataupun yang mendengar kita secara langsung sekarang ini, bagaimana sebenarnya sesama kita berbahu dalam membantu, dalam memastikan walaupun pandemik ini masih tidak berakhir, pembelajaran anak-anak di rumah tidak tercicir. Pandemik COVID ni memang sesuatu yang baru kan. Jadinya memang apa yang penting tu kita kena banyak berkorban masa kita, hobi kita semua tu. Jadi kita kena bagi sokongan kepada satu sama lain daripada pihak-pihak sekolah sendiri, ibu bapa sendiri dan juga murid tu sendiri. Kita kena bagi motivasi bersama-sama. Okey, sekian kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Zuan, pada Puan Haryati kerana sudi meluangkan masa di pagi minggu ya. Sepatutnya pagi-pagi ni kita ada rutin di hari-hari cuti kan. Namun dengan cuaca yang pagi ni mungkinlah yang macam berminat berkebun ataupun meluangkan masa untuk beriadah sebentar di depan rumah tu, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zuan dan kepada Puan Haryati. Bersama dengan Sembang Peace Kopi, kita sambung minum kopi dan insya-Allah kita akan berjumpa dalam sesi seterusnya di minggu hadapan pada hari yang sama, pada hari yang sama, jam yang sama, secara langsung di Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang sentiasa memastikan anak-anak murid kita tidak keciciran di dalam pelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi cikgu, jumpa lagi Yati. Terima kasih. Salam. Cita-cita jadi profesor, duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia, pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa, salah sendiri, cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga. Sejahtera, selamat berhujung minggu. Terima kasih diucapkan kepada anda rakan-rakan Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perlis yang setia bersama kami yang menyaksikan Info on Wheels at Influencer Jabatan Penerangan Negeri Perlis, yang mana sebentar tadi anda telah menyaksikan sesi Sembang Peace Kopi dengan tajuk Cabaran Waris dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah BDPR. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga akhir siaran. Dan kita akan teruskan dengan
slot pertandingan info roda segmen IOW Influencer Japan Perlis. Dan teruskan like dan share Facebook Jabatan dan boleh tag kepada rakan-rakan anda untuk mereka terus bersama dalam info Omlis pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya tidak berkeseorangan dan saya bersama dengan rakan tugas saya North Izwani ataupun Nini. Okey, dan kita akan teruskan pertandingan info roda IOW Influencer Japan Perlis. Dan sebelum itu kita jelaskan bagaimanakah syarat-syarat pertandingan pada pagi ini. Okey, pertandingan hari ini ada 10 soalan. Okey. Dan roda akan diputarkan bagi menentukan soalan yang akan dipilih. Okey, kita akan anda dapat saksikan roda di sini. Dia terdapat 1 hingga 10 yang soalan-soalan yang terdapat itu 10 soalan yang mana kita akan putar dan akan dipilih. Soalan itu kita akan ajukan. Dan untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, anda perlu komen di ruangan Facebook itu di bawah tu. Dan pemenang akan dipilih berdasarkan yang pertama menjawab, yang paling laju, yang paling laju dan jawapan yang tepat akan dipilih sebagai pemenang. Dan pemenang akan dihubungi oleh admin kami untuk hadiah. Dan hadiah-hadiah lumayan ya. Kita akan hadiah yang lumayan dan kita bagi nomor tetap barang elektronik lah. Itulah dia. Dan keputusan pemenang adalah muktamad dan pemenang akan disiarkan dalam Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Boleh kita mulakan ini? Okey. Pertandingan. Kita mula dengan soalan yang pertama. Okey, saya putar. Soalan nombor 4. Okey, sila dengar betul-betul soalan yang nombor 4 yang telah dipilih oleh rakan tugas saya. Dengar betul. Soalannya berbunyi, berapa jumlah jalur melintang yang terdapat pada bendera Malaysia? Okey. Saya ulangi, berapakah jumlah jalur melintang yang panjang tu? Yang melintang. Yang berwarna merah dan putih. Berapa jumlah? Sila jawab di ruangan komen. Dan laju-laju. Jawab siapa, kita akan tengok siapa yang paling pantas dan dengan dia berhenti. 4 jadi 5. Jadi 5 bersebelahan. Ini dah baca? Okey, baca. Jangan lupa like and share Facebook Jabatan. Kalau boleh tag rakan-rakan anda, mereka dapat bersama-sama menyertai info roda putar dan menang pada pagi ini. Okey, soalan yang kedua dan nombor 5. Gambar ilustrasi apakah yang terdapat pada bahagian belakang wang kertas Malaysia bernilai RM10? Tengok dia hampa sekarang. Duit RM10. Duit RM10. Apakah ilustrasi gambar yang terdapat pada bahagian belakang wang kertas Malaysia RM10? Yang terbaru lah. Ya. Yang terbaru. Gambar apa tu? Okay, macam saya bagi contoh lah. Dekat saya ada RM5. Ini RM5. RM5 belakang ni gambar burung enggang. Tapi yang kita mau ni duit RM10. Duit RM10, duit merah. Gambar apa? Yang duit merah. Duit merah tu. Ada yang cuba menjawab bunga raya. Kurang tepat, Fikri Johari. Dia bunga juga. Bunga juga. Kurang tepat. Tapi bunga apa? Itu yang kita nak tahu. Pantas sekali rakan-rakan. Okey. Kita pemenang. Muhammad Asri Ishak. Muhammad Asri Ishak. Beliau yang pertama menjawab bunga Rafflesia. Tahniah diucapkan kepada beliau. Bunga Rafflesia, Muhammad Asri Ishak. Saya tak dapat ini akan pastikan. Okey, tahniah diucapkan. Itulah dia. 2 soalan telah kita kemukakan, memang pantas sekali rakan-rakan kita. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Mari kita start. Nombor 1. Soalan yang ketiga. Tak berwarna oren sama dengan baju saya pada pagi ini. Okey, soalan pertama, soalan nombor 1 kan. Okey, saya akan bacakan. Okey. Dengan baik-baik, soalannya berbunyi begini. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri Malaysia yang keberapa? Perdana Menteri yang semasa. Yang inilah. Terkini. Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri Malaysia yang keberapa? Kita kena tengok. Cuba menjawab. Dah ada yang menjawab tadi.
Persi Hakim. Beliau menjawab 8. Yang ke-8. Memang tepat sekali jawapan beliau. Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Pantas rakan-rakan kita di Facebook. Teruskan like dan share, tag kepada kawan-kawan anda agar mereka dapat berpeluang untuk menangi hadiah dalam segmen info roda putar dan menang. Dan di samping itu juga kami ingin mempromosikan bahan-bahan jabatan, bahan-bahan penerbitan jabatan penerangan. Di depan saya ini kita ada buku pemberdayaan norma baharu dalam komuniti. Memang lengkap mengenai tentang SOP lah yang diperkatakan pada tiga ini SOP yang mana kita masih lagi dalam PKP. Ya. Kita boleh dapatkan di Jabatan Penerangan negeri masing-masing ataupun boleh layari maklumat rakyat ya, ataupun di buku penerangan. Anda boleh Google di situ di buku penerangan dan segala maklumat tu anda juga boleh gunakan sama ada untuk temuduga ataupun apa lagi untuk pembelajaran. Untuk info-info yang terkini. Baik. Okey. Baiklah, kita akan teruskan untuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Silakan. Saya putar. Alright, soalan nombor 6. Nombor 6, soalan nombor 6. Okey, saya baca. Salah sebuah wilayah persekutuan di Malaysia yang menjadi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey, salah sebuah. Sebutkan salah sebuah wilayah persekutuan apa yang dijadikan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Dulunya kita ada 3 wilayah. Dah dapat dari situ. Muhammad Nur Hidayat memang pantas sekali dia tulis itu. Dia jawab Putrajaya. Kita semak jawapannya. Betul, wilayah persekutuan Putrajaya. Syahbat dan tahniah anda akan diberi. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Ya, betul. Dia masih tampil tak tipu. Putar sekali lagi. Putar lagi. Putar lagi. Putar lagi. Okey. Okey. Nombor 8. Nombor 8 ni ongok. Okey, kita tengoklah. Nombor 8 apakah soalannya dengan baik-baik. Berapa kalikah laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur? Berapakah laungan merdeka? Berapa kali laungan merdeka? Laungan merdeka. Kita kena pantas ni sebab ramai yang tidak. Belum. Okay, kita dah jumpa dah. Kita jumpa dah. Persi Hakim. Cabang dan tanya. 7 laungan. Boleh laung tak? Tak boleh. Tak apalah. Okey. 7 laungan oleh Tunku Abdul Rahman. Okey. Selain itu kita juga ada poster contoh. Poster ni anda boleh dapatkan di jabatan-jabatan penerangan negeri masing-masing ataupun pusat maklumat. Dan juga poster betul. Pembudayaan norma baharu. Yang mana poster ini juga kami telah edarkan bagi kami di Jabatan Penerangan di Polis. Kami turut mengedarkan dalam Info on Wheels. Okey, Info on Wheels kami telah pergi ke seluruh pelosok negeri, jabatan-jabatan kerajaan, taman-taman perumahan, kampung-kampung semua untuk kami memberikan penerangan ataupun maklumat mengenai pencegahan COVID-19. Itulah ya. Baiklah, kita teruskan ini dengan soalan yang seterusnya. Ada lagi 5 baki soalan. Okey. Soalan seterusnya. Alright. Nombor 4 dah dijawab. Sekali lagi. Pilih. Alright. 10. Okey, nombor 10 kita bacakan. Nombor 10 soalan dia. Jata negara adalah simbol negara Malaysia. Okay. Apakah cogan kata yang terdapat pada jata negara? Cogan kata pada jata negara tu. Lambang yang ada harimau tu. Kita nak cogan kata yang di selempang yang di bawah tu. Jata negara. Jata negara. Cogan kata ni contohnya macam terdapat pada logo sekolah lah. Contoh saya bagi ni Daya untuk Jaya. Kita dah dapat. Nurhaya Nora Syahidin. Bersekutu bertambah mutu. Ya. Okey, next.
Pantas sekali. Kadang-kadang tak ada kita nak ulang, kita dah jawab dah. Oh, tanya. Baiklah, seterusnya ni. Kita nombor 4 dah. 4 dah, saya putar lagi. Putar lagi. Lapan pun dah. Sudah. Apa lagi? Oh, nombor 8. 8 lagi. Tahan. Sabar, tuan. Alright. Nombor 10 dah. Kita putar lagi. Ini ada yang pakai info always. Roda. Info roda. Okey. Yalah, info. Saya pula cuba. Okey. Dia main petok tu juga. Lagi sikit. Putar lagi. Okey, stop. Nombor 7. Nombor 7 ada. Nombor 7 akhirnya. Okey, dengar baik-baik soalan lah. Komen rakan-rakan kita. Terima kasih kerana bersama kami. Okey. Untuk soalan yang nombor 7. Okey. Apakah peristiwa penting yang berlaku pada tarikh 16 September 1963? Apakah peristiwa yang berlaku pada tarikh 16 September 1963? Anda boleh jawab. Okey. Dengan komen. Hari Malaysia kurang tepat. Dia nak peristiwa dia tu. Pembentukan Malaysia. Boleh kita terima pembentukan Malaysia tadi. Yang mana tadi? Pembentukan Malaysia ataupun penubuhan Malaysia. Mana dia tadi? Okey. Bersih Hakim. Okey. Mungkin siapa dah dapat? Kita dapat, kita akan hubungi pembentukan ataupun penubuhan Malaysia pada tarikh 16 September 1963. Syabas dan tahniah diucapkan kepada beliau. Okey, next. Okey, jangan lupa like and share Facebook Jabatan Penerangan agar mereka dapat, rakan-rakan anda dapat bersama kami dalam info English, info roda putar dan menang pada pagi ini. Baiklah, ini kita teruskan. Berapa 3 soalan lagi. Alamak. Okey, kita putar lagi. Kita putar lagi. Nama pun info always. Kita main putar-putar. Kita putar lagi. Kuat lagi. Alright. Nampaknya. Dia berhenti di situ nombor 9. Nombor 9 dia berhenti di situ. Okey, roda ni memang dia nakal. Dia menakal sikit roda ni. Dia boleh bergurau kalau bagi roda ni. Okeylah. Dengar baik-baiklah soalan nombor 9. Okey, berkenaan dengan negara kita lah. Okey. Apakah tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2020? Tema 2020 tahun lepas. Tahun lepas. Contoh tahun 2017, negaraku sehati sejiwa. Kita nak yang tahun lepas lah. Tahun 2020. Apakah tema sambutan Hari Kebangsaan? Nampaknya kita dah. Ahmad Burhanuddin Helmi. Walaupun dia typing error tapi kita tahu maksud dia tu. Malaysia Prihatin. Syabas. Okey, next. Kita ada lagi 2 soalan. Okey. Anda bersedia untuk soalan yang seterusnya? Dia masuk petak roda. Yang sebelah-sebelah ni je. Terlejak. Alah, sikit lagi. Cuba. Saya cuba lah. Okey. Alright. Soalan nombor 3 minta rakan saya. Okey, soalan nombor 3.
Prinsip rukun negara yang keempat. Okey, prinsip rukun negara yang keempat. Kita Semua ada 5 5. prinsip. Kita nak yang keempat. Yang keempat, prinsip rukun negara yang keempat. Okey. Apa ya? Prinsip yang keempat. Apakah prinsip? Oh, kurang tepat. Aha, nampak kita tadi tu ZD mana dia? Kedaulatan undang-undang. Ya, memang tepat jawapan yang diberikan. Anda akan dihubungi oleh admin kami dan ini ada soalan yang terakhir. Soalan terakhir, kita nak putar lah. Kita baca terus. Tak payah, kita baca kan. Okey, kita bacakan soalan yang terakhir untuk segmen info roda putar dan menang IOW at Influencer Japan Police pada pagi ini. Soalan panjang sikit. Okey. Apakah nama rasmi Jabatan Kedua Pulau Pinang? Jabatan kedua Pulau Pinang. Apakah nama rasmi jabatan tersebut? Okey. Jabatan ini berukuran 24 km yang menghubungkan Pulau Pinang dan seberang perai. Kita nak nama jabatan tu. Jabatan yang kedua. Okey. Yang paling barulah. Paling barulah. Boleh pergi IKEA betul kan? Pergi IKEA. Pergi IKEA. Okey, jabatan. Oh, nanti. Okey. Okey, dah jumpa Ada dah. mana? Faris. Afham. Mana tadi? Faris Afham. Bukan. Oh, Fikri Johari dulu. Fikri Johari. Beliau jawab terlebih dahulu daripada Fikri. Jawapannya Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Itulah dia. Segmen info roda putar dan menang bersama dengan kita pada ini IOW at Influencer Japan Police. Dan setakat inilah sahaja soalan-soalan kita dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami daripada awal hingga akhir siaran dan tahniah diucapkan kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan di lain siaran dan jangan lupa amalkan 3W dan elakkan 3S. 3W, sentiasa kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan juga sentiasa berwaspada dan elakkan berada di tempat sempit, sesak dan sembang secara dekat. Terus Komite Berdayakan Norma Baharu, kita putuskan rantaian COVID-19, kita jaga kita mesti menang. Dan paling penting, like dan share Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Musim COVID-19 ini Mira pun tak terkecuali daripada patuh arahan kerajaan. Misalnya, kerja dari rumah. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Manfaatkan ruang, lakukan senaman ringkas di rumah. Contohnya, ikuti senaman secara maya dan boleh hirup udara segar di depan rumah. Jangan lupa amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S, kawasan sempit, tempat sesak dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan anda dan jaga kesihatan. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.